Selamat petang. Hari ini saya ucapkan kepada semua follower dan juga friend FB saya. Hari ini, malam ni saya akan bercerita sedikit tentang satu topik, iaitu pelan persaraan. Okey? Pelan persaraan yang kita perlu ada, sama ada kita bekerja di kerajaan, swasta maupun yang bekerja sendiri. Okey? Kita go through kepada pen dululah. Saya memang agak suka melukis. Okey. Jadi sekarang ni perkara paling penting dalam kita punya urusan adalah berkaitan dengan persaraan. Okey. Ataupun persaraan. Okey. Di mana setiap orang, sama ada yang kerja di government, swasta ataupun company, ataupun yang bekerja sendiri, ataupun yang berniaga lah, okay, akan mencapai satu fasa, di mana fasa tu kita namakan sebagai retirement, okay, ataupun waktu persaraan lah. Okay, di mana waktu persaraan ni kita hendak bersara pada keadaan yang tenang, ataupun dinamakan sebagai financial freedom. Artinya pada waktu ni kita target lah kan, umur 55 tahun. 55 tahun lah, kasih sapu rata semua kan. Okay, umur pada umur 55 tahun. Jadi yang bekerja kerajaan, company ataupun berniaga, setiap orang akan mesti umur 55 tahun berapa dia punya saving. Okey, sebab kalau kita tidak ada macam ni, susah nanti apabila kita sudah melangkah, okey, fasa di mana umur kita sudah 56 tahun ke atas sampai umur 80 lah kan. Tengoklah panjang umur kan macam mana. Jadi pelan persaraan ni penting. Sebab apa? Sebab kekuatan kita sebagai orang yang bekerja ni, dia tidak akan sama dia punya performance tau. Dia akan sampai satu tahap nanti, dia akan, kudrat kita akan semakin lemah. Jadi kita kena ada plan berapa simpanan waktu kita bersara kelak. Okey, sebagai contoh lah kita ambil, sebab banyak kes yang saya ambil daripada company. Okey, ambil KWSP. Okey, dan KWSP adalah salah satu pelan persaraan yang orang cakap paling tertua lah dari tahun 1951. Tertua bukan lagi di Malaysia, tapi di dunia, antara yang tertua di dunia. Jadi KWSP ni dia memang akan tetapkan kepada semua pencarum dia ni, okey, untuk menyimpan secara paksa lah. Kalau dalam company, majikan pun kena carum melalui akaun satu, okey, dan kita sebagai pekerja dalam akaun 2. Okey. Jadi sepanjang contoh lah, umur daripada 23 sampai lah di sini kan umur 55, kita akan berservis pada mungkin 1-2 company ataupun satu company daripada umur 23 tahun sebagai contoh. Sepanjang ni kita akan mencarum dan majikan akan mencarum. Jadi dalam tempoh macam ni, simpanan kita akan bercampur dengan dividen-dividen KWSP macam yang sekarang 6.1% dan 5.65%. Okay? Yang 6.1 konvensional, yang ini Islamic, yang 5.65%. Jadi dalam tempoh ni simpanan kita akan bertambah dan bertambahlah. Okay? Dengan syarat akaun 1 dan akaun 2 tidak pengeluaran. Okay? Kenapa macam tu? Sebab akaun 1 ni dia boleh buat pengeluaran kepada beberapa bahagian, sama ada melalui perumahan, pendidikan ataupun perubatan. Okay? Dan akaun 1 ni, ini yang menjadi permasalahan daripada kita. Dia boleh dikeluarkan untuk invest pada unit trust, yang kadang-kadang orang akan menjadi keliru. Cakap kenapa KWSP bagi kita masuk invest di unit trust? Unit trust ni adalah salah satu cara untuk kita, okay, pindah risiko. Kenapa kita kena pindah risiko? Sebab dalam persaraan, tidak kisah simpanan ataupun persaraan, 2 benda yang kita kena ambil kira. Okay? Satu adalah jumlah simpanan, ini confirm lah, dan inflasi.
Simpanan mesti ada. Kemudian inflasi ni, kalau kita hanya berharap pada dividen sahaja, okay, dividen KWSP yang dia dalam keadaan low risk, low return, okay, low risk, low return. Jadi dia boleh dia akan mampulah untuk memberi pulangan, tetapi dia tidak akan dapat beri pulangan yang orang cakap lebih tinggi lah. Sebab apa? KWSP bagi ruang kepada unit trust ni, untuk company unit trust ni, untuk pindahkan sedikit, bukan ke semua simpanan akaun satu, hanya berapa persen dalam kita punya simpanan. Sebagai contoh, Encik Ahmad umur 40 tahun, kena ada basic saving 86k. Dalam akaun satu dia ada 100k. Jadi 100k dia kena tolak lagi dengan 86k, didarab lagi dengan 30%, itu sahaja amount yang dia kena ambil masuk ke dalam, invest dalam unit trust. Berarti dia tidak akan ambil semua bahagian. Jadi dia tidak akan merisikokan 100% kepada kita punya simpanan. Sebab apa? Sebab kita kena ambil sedikit amount daripada KWSP itu untuk diinvestkan kepada unit trust, agar dia boleh ada, orang cakap, boleh bagi potensi pulangan yang lebih tinggi lah kalau diurus tadbir dengan betul. Okey, itu jika seseorang itu dia ada 86 simpanan lebih 86,000. Bagaimana pula apabila beliau berumur 40 tahun, Encik Ahmad berumur 40 tahun, simpanan dia kurang 86,000. Sebagai contoh, 72,000. 72,000. Okey, 72k. Baru-baru lagi ambil lagi duit daripada Aisyita Sinar, saya lupa lah. Dia tolak lagi, tinggal 62,000. 62,000, ada 15 tahun lagi untuk bersara. Jadi kalau cuma bayangkan, kalau dalam simpanan tu ada 5% lah dia punya kadar dividen, okay, sampai umur 55 tahun, rasanya cukup kan dalam 62,000. Okay, campur dengan akaun satu mungkin akaun dua ada dalam 100,000. Maybe lah kita agak lah dia punya simpanan sampai di sini hanyalah 200,000. Contoh Contoh 200,000, umur dia 55. Okay, daripada sekarang. Jadi 200,000 ni, contohlah dia hidup sampai umur 80 tahun. Okay, berapa yang dia boleh simpan? Okay, dia simpan ataupun dia gunakanlah. Daripada umur 56 sampai 80 tahun, dia kena bagi lagi dengan berapa tu? Dia punya waktu besar lah 55. Kira dulu berapa. Okay, ada 25 tahun. Okay, jadi 200,000 bahagi 25 tahun. Dalam setahun, okay, dia kena ada belanja 8,000 sahaja. Okay, ini setahun. Kalau satu bulan bahagi 12, RM666.66. Nah, nombor setan pula kan. Okay, sebulan. Kalau dia hidup sampai umur dia 80. Okay, jadi pada tahun, kita anggaplah dia bersara pada tahun 2050, berapa nilai RM666? Itu yang menjadi persoalan kita sekarang. Cukupkah dia untuk makannya? Kalau contoh Encik Ahmad tadi ni kan, Encik Ahmad tadi ni kan, okay, dia kahwin umur dia start kerja umur 23, tapi lambat kahwin lah, umur 29 lah dia kahwin. 30 baru ada anak pertama. Umur 55, dia 40, anak dia baru umur 10 tahun. 50, anak dia baru umur 25 tahun. 20 tahun. 55, 25 tahun lah. Artinya baru habis universiti ataupun kerja. Tidak apa. Kalau dia ada anak kedua lagi, okay, maybe anak ketiga lagi, okay, yang mana berumur mungkin bawah masih waktu dia umur dalam 56 ni, masih berumur belasan tahun, masih sekolah. Jadi macam mana dia boleh survive? Okay, dengan RM666 sebulan. Itu yang jadi permasalahan. Kenapa kita perlu fokuskan pada yang golongan muda ni bersedia lebih awal untuk pelan persaraan. Okay,
Dan ramai yang terbuka pintu hati dia pada umur 30 lebih, 40 tahun, ada yang 40 lebih tahun. Tapi orang cakap tidak kisahlah sama ada awal kah cepat kan, yang penting kita concern. Kalau sudah kita sudah tahu kita punya pelan persaraan tu macam mana, kita kena pastikan bahawa kita bersedia dan pastikan kita memang bersedia dari segi mental dan fizikal lah. Mental tu kita kena faham perbelanjaan kita sekarang ni betul-betul betulkah dia punya cara perbelanjaan, ataupun mungkin kita banyak pembaziran. Sebab dalam sipu kami ajarkan untuk membahagikan kita punya simpanan ni, okey, pembahagian simpanan, mana saya mau tulis. Okey, kita pembahagian simpanan. Sorry ya. Saya tulisan ni kurang sikit, lagi pun tulis di komputer ni lagi lah. Simpanan. Okey, menggunakan teknik 6211. Okey. 6211. Di mana 60%, 20%, 10%, 10%. 60% kepada expense. Okey. 20% kepada investment. 10% kepada income protection. Okey. Yang 10% lagi kepada emergency fund. Okay, emergency fund, expense, apa semua. Jadi, okay, kalau contohlah gaji kita dalam beberapa ribuan dibahagi kepada beberapa bahagian ni, okay, kalau kita boleh bahagikan mengikut pembahagian ni, alhamdulillah lah. Tapi kalau ada pembahagian yang orang cakap yang tidak betul, berarti kita kena fix semula. Okay, sebagai contoh, expense kita terlebih daripada gaji 70%. Rasanya okey kah? Okey. Masih okey lah. Tapi cuma dia macam sakit lah. Kita punya kewangan ni sakit kalau kita tidak ikut follow step ni. Ada banyak step lah. Tabung, berapa tabung. Tapi kalau setiap perbelanjaan bulanan kita tiada senarai benda ni, okay, 4 bahagian ni, artinya kita punya simpanan akan ada sakit lah. Dia bukannya macam total loss langsung. Cuma mungkin sakit. Contoh ada gout, okay, kencing manis, okay. Ada orang cakap ada sengal-sengal sikit kan. Sakit-sakit bahu. Dia dia boleh jalan tetapi dia macam dalam keadaan yang tidak sihat lah. Itu dia punya pembahagian yang untuk expense, investment. Investment ni dia ada 2 bahagian. Ada yang short term, ada yang long term. Long term ni lebih kepada yang tadilah yang saya ceritakan, iaitu waktu persaraan tadi. Jadi kalau gaji kita 4,000 sebulan, okay, berapakah bahagian yang kita perlu prepare untuk persaraan? 400 sahaja. Jangan lebih, jangan kurang. Kan? 400 pun cukup sudah untuk kita buat simpanan persaraan. Macam saya bagi tahu tadi kan, kalau dalam cash, okay, kalau dalam cash tadi, dia ada 2 keadaan, iaitu yang first adalah yang ada KBSP kan. Ni Encik Ahmad tadi. Kalau dia punya simpanan, contoh dia punya umur 40 tahun. Kalau simpanan dia lebih 86K, dia boleh buat simpanan unit trust, okay, unit trust, kemudian ikut amount dia lah, mungkin 10,000 dia simpan dalam unit trust, okay, dan dia boleh redeem dalam beberapa bulan lah. Dia boleh top up dalam 3 bulan. Itu plan bagi ada simpanan yang tinggi. Tapi kalau Cik Ahmad simpanan dia dalam 62K tadi, okay, apa yang dia perlu buat? Kalau gaji dia dalam 4K, dia ambil amount 400 tadi, dia simpan ke dalam PRS. Jawab, kenapa simpan PRS? Boleh bah masuk buku biru kan? Tabhaj kan? Okay, ada berapa option bah kita boleh simpan sendiri. Tapi kenapa saya bagi prefer untuk PRS berbanding beberapa bahagian ni? Sebab ini kita boleh korek duit dia. PRS kita tidak boleh korek. Okay? Sebab apa? Sebab PRS ni, once kalau kita sudah masuk, dia akan pecah kepada 2 bahagian. Walaupun dia pelan persaraan yang sukarela, tapi once kalau kita sudah invest, kita tidak boleh suka-suka sudah ambil. Dia macam tu, dia memang lock sudah. Jadi macam mana? Sekali kita invest, 70% dia akan masuk kepada account A dan 30% akan kepada account B.
Jadi yang kita boleh ambil yang ini saja. Itu pun dia tolak 8% cukai. Berarti kau ambil pun kau akan rasa rugi lah. Jadi memang kita akan rasa janganlah ambil, biarlah masuk di sana. Sebab apa? PRS ni dia protect dan dia support yang simpanan yang 62K tadi ni kan, dalam KWSP ni kan. Okay, dia boleh support benda ni, okay, untuk untuk cover persaran pada start umur 55 tahun. Okay. Dan baru-baru ni kami punya dana daripada Principal Asset Management lah. Okay. Tadi saya bagi tahu KW Tutpi kan. Dia daripada 1951 kan. Company ni, kami punya company ni, dia ditubuhkan pada 1879. Lagi tua daripada Liverpool. Okay. Jadi kita boleh tahu diorang sampai sekarang masih lagi mengurus persaraan di US. Dan memang orang cakap credibility dia untuk menguruskan persaraan daripada 1879, dan saya rasa tiada masalah pun company ni boleh uruskan pelan persaraan untuk PRS di Malaysia. Sebab baru-baru ni kami punya dana 9.38% tertinggi ya. Dia punya return terbaik. Lepas tu lagi satu dia paling tinggi, kemudian dia patuh syariah. Sudahlah tinggi. Halal lagi kan. Mari kita mau cari. Okay. Ini dia untuk tempoh 5 tahun lah. Benda ni berubah-ubah. Tetapi dari segi orang cakap teknikalnya lah, kiraan teknikal memang orang cakap memang berbaloi lah. Lagipun kalau kita simpan dalam PRS, dia memang akan terjaga kita punya simpanan sampai 65. Sebab tu saya rasa untuk yang besara kan, saya memang dari dulu lagi saya memang menekankan untuk membuat portfolio persaraan lah. Sebab kita punya plan jauh, panjang dan lama. Dan setiap kali kejatuhan harga seperti sekarang, kejatuhan harga unit trust, itu kita sebenarnya kena ambil orang cakap ambil manfaat lah. Sebab harga dibeli pada nilai yang lebih agak sorry ya. Okey, tapi waktu ni memang agak orang cakap memang orang cakap kalau tidak mau ambil peluang rugi, sangat rugi. Sebab apa? Sebab 2020 boleh kalau beli waktu tu pun kan memang untung gila. Tapi kenapa kita tidak ambil chance tu untuk kita tambah unit? Sebab sifu saya Game Norliza Aziz kan bagi tahu dalam unit trust ni, kalau kita membuat investment ataupun PR dan sebagainya, kita jangan fokus kepada harga semasa. Kita fokus kepada kumpul unit. Itu je dia punya plan. Daripada 2006 dia buat sampai sekarang, sudah berapa tahun tu? 2006, 18 tahun macam tu lah kan. Adalah dalam berapa tahun sudah? 14 tahun sudah dalam industri ni. Dia still sama saja dia punya teknik. Kumpul unit. Dan macam tu lah saya bagi tahu dekat klien saya. Kumpul unit. Kalau kita kumpul unit, memang dia punya benefit dia waktu-waktu besara nanti. Sebab saya memang planning saya memang ke arah pelan persaraan. Jadi kita tidak terlalu tertekan lah kita memikirkan pelan persaraan. Dia tiada masalah yang kita mau fikirkan sebab bukannya kita punya duit cash. Kalau cash tu pun saya rasa investor lain saya rasa tiada masalah sebab kebanyakan yang invest pun di tempat kami kalau di KK ni pun yang investor yang besar ada yang sampai 300,000 satu hari dia invest. Ada yang sampai 100,000, 200,000 pun ada. Kenapa orang invest 100,000, 200,000, 300,000 kalau dia tidak yakin dengan produk unit trust? Jadi memang kita memang memberi satu orang cakap tanggapan baik lah. Dan sememangnya memang ada juga tanggapan buruk berkenaan dengan unit trust. Tapi kita kena faham lah, dia melibatkan compliance. Apabila melibatkan compliance, kita kena faham dia punya garis masa untuk buat investment itu lain. Tidak sama. Untuk yang low risk kita akan letak di instrumen yang berisiko rendah. Tetapi untuk yang investment yang berisiko tinggi, dia better kepada yang untuk masa yang panjang.
tambah-tambah orang yang muda. So apa kita boleh mengambil manfaat daripada kenaikan dan kejatuhan harga saham. Okey, dan memang memang betul-betul dia jalan, sebab dia bukan unit trust ni dia bukannya dalam kategori high risk, dia manager risiko yang dikawal melalui sistematik, dikawal oleh pengurus dana, okey, dan sesuai kepada mereka yang tiada masa untuk membuat investment saham. Okay? Sebab ada yang main saham kan. Kita pulang cara macam mana kita mau invest. Tapi bagi saya unit trust ni memang salah satu platform yang mudah lah untuk orang yang bekerja. Jadi dia tidak akan banyak fikir, dia tahu dia letak, kemudian dia tunggu satu masa, ada orang tolong uruskan, ada trustee yang jaga investment supaya tidak dimanipulate oleh pihak yang berkepentingan, kemudian dia boleh dapat dia punya retirement plan dengan bahagia sekali di waktu persaraan. Itu saja kita punya aim. Okey, sebab tu saya memang waktu jatuh ni lah sebenarnya saya memang sibuk dengan klien. Okey. Klien-klien saya. Memang waktu minta maaf lah pada klien-klien lain kan. Saya terpaksa ada yang WhatsApp minta cepat-cepat buat urusan itu ini. Bukan apa, sebab waktu ni lah kalau waktu ni kita tidak ambil action, rugi, sangat rugi sebab harga memang murah. Macam buat sale di pasar raya kan. Tiba-tiba ada 70% diskaun. Okey, barangan Adidas merchandise sebagai contoh. Okey, kasut yang harga 200 tiba-tiba jadi contohlah jadi harga RM50. Siapa tidak mau beli kan? Mestilah orang akan berebut. Tapi itu barang-barang yang kita nampak. Tapi ini unit equity dana equity dalam unit trust. Ini aset. Aset tidak semestinya hadir dalam bentuk rumah, dalam bentuk emas. Dia boleh jadi dalam bentuk pegangan unit trust, unit amanah. Itu pun salah satu aset. Sebab apa? Aset ni apa yang boleh bagi kita benefit, sama ada boleh memberi kita nilai lah, keuntungan ataupun dia punya pulangan. Itulah aset. Okey. Jadi itu sahaja saya punya penerangan untuk live ni. Okey, nanti saya akan upgrade lah saya punya bilik ni kan. Saya pun bilik ni saya ni pun belum lagi siap sebenarnya. Okey, masih lagi perlu pasang grill lagi, itu masih lagi ada belum siap lagi sebenarnya. Pasang grill, kemudian mau tukar langsir baru. Okey, baru habis renovate sebelum ni kan. Jadi belum cukup lagi, okey, untuk menjadi seorang content creator. Nanti kalau sudah siap semua saya punya kelengkapan dalam bilik, saya akan upgrade saya punya PC. Jadi tidaklah nampak gambar macam ni kan. Ini saya guna laptop cikai saja ni. Okey, sebab saya nanti memang akan plan untuk buat dalam bentuk PC dan lebih terang lah, okay? Supaya nanti saya boleh jadi content creator, YouTuber kan, macam sahabat kawangan yang lain, okay? Sebab kita mau bagi input yang baik kepada semua orang, okay? Saya bergerak secara online dan offline, okay? Ilmu yang sudah diberikan. Sayang tau kalau kita sudah ada ilmu kita tidak bagi, kita tidak share dengan semua orang, rugi. Okay? Sebab dalam kami punya industri ni, okay, dia bukan hanya tertumpu kepada investment. Dia banyak melibatkan investment, dia ada melibatkan protection, dia ada melibatkan preservation. Kita bina simpanan, okay? Bukan kita jumpa orang yang kaya, oh kita invest ni, oh masuklah orang kaya invest ni untuk kamu ni, untuk saya punya keuntungan. Tidak. Siapa yang langsung tiada simpanan pun kita boleh bagi advice. Okay? Daripada dia create dia punya simpanan, kemudian dia buat perlindungan untuk simpanan dia, dan dia buat pemeliharaan. Okay? Sebab tu kami punya rakan panel ni memang orang cakap banyak lah. Macam tadi, macam prinsip asset management, kemudian Sun Life Takaful, dan juga Asalihin Trustee. Jadi kita memang kasih balance benda tu. Kadang-kadang orang buat perbelanjaan, buat investment, buat protection, kadang-kadang barat sebelah.
Okay? Dia buat satu benda tapi sebenarnya ada benda yang dia terlompong. Jadi sebab tu kami memang akan sentiasa memberi, orang cakap, sharing lah benda ni supaya kadang-kadang ada yang tidak tahu. Okay? Tambah-tambah lagi yang melibatkan uh, pengurusan harta pusaka Islam lah. Okay? Yang saya balik-balik saya cerita sebelum-sebelum ni, yang RM70 bilion ringgit Malaysia harta umat Islam di Malaysia beku. Artinya orang Islam di berapa yang kita mau invest, berapa yang kita mau besaran nanti. Tapi benda tu mengikut individu lah. Tidak sama, ikut individu. Lain orang, lain cara dia. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan memerlukan waktu dan masa untuk kita berdiskusi, kita buat apa ni? Kita buat pembedahan lah, okey, pembedahan kewangan. Kita tengok berapa simpanan yang sudah ada, apa yang perlu dibuat, di mana instrumen yang kita perlu simpan dan sebagainya. Bolehlah kontak saya, okey? Saya akan, kalau mau buat appointment, kita boleh atur masa. Selalunya malam lah, okey? Malam kita boleh buat appointment untuk kita buat peer, okey? Orang cakap face to face lah, secara online, okey? Supaya lebih jelas. Jadi sekarang ni lebih general cara saya untuk buat explanation, okey? Jadi ada apa-apa masalah, okey, boleh kontak saya, boleh WhatsApp, okey? Saya pun ada nombor telefon, boleh PM saya dan sebagainya. Okey, itu sahaja untuk perkongsian malam ini. Okey, terima kasih banyak-banyak jika ada kesilapan dan kesalahan saya sebab ini first time saya buat live pada waktu malam. Macam pemberita kan? Tengok. Selamat malam. Macam tu. Pakai baju ni lagi. Okey. Jadi itu sahaja untuk saya punya sharing pada malam ni. Esok malam, maybe lah esok malam Jumaat kan. Malam Jumaat, okey.